Okey. Boleh dengar suara saya dengan jelas tak? Boleh dengar Okey. Ustaz? Alhamdulillah, syukur. Jelas, Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillah. Okey, baik. Kita boleh mulalah kot ya, sebab kita pun dah pukul 3, dekat 3:10 insya-Allah. Okey, Zah ya. Zah, boleh kita mula Zah ya? Assalamualaikum Ustaz. Boleh insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Zah, kita mulakan. Ada kata-kata haluan apa ke Zah? Tak ada? Tak ada. Selamat berpuasa semua kepada yang berpuasa. Alamak terasa. Okey, betul. Okay. Okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita melafazkan rasa syukur kita kepada Allah pada petang yang berbahagia ini, pada 10 hari bulan Muharram. Kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menambahkan amal-amal soleh. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita bertaubat. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kita memahami, mendalami Al-Quranul Karim. Moga-moga Al-Quran yang kita faham ini dapat mengubah kehidupan kita daripada baik kepada yang lebih baik, daripada tangga seorang yang Muslim kepada seorang yang mukmin, daripada seorang yang mukmin kepada seorang yang muhsin. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita hidayatul taufiq. Semoga Allah melapangkan dada kita. Semoga Allah mempermudahkan urusan kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kita keberkatan yang melimpah-limpah kepada kita dengan kita berusaha mendekatkan diri kita dengan kalam Allah yang merupakan sebaik-baik perkara yang Allah berkati. Petang ni insya-Allah kita akan menamatkan ayat-ayat yang berada dalam surah Al-Alaq. Maknanya pada petang ini kita akan menyambung lagi beberapa ayat. Kita tinggal lagi, kalau pada minggu lepas kita telah berhenti pada ayat yang ke-16. Maknanya pada petang ni kita akan masuk kepada ayat nombor 17. Ayat 17, ayat 18 dan ayat 19. Ada 3 ayat sahaja bagi surah Al-Alaq. Selepas selesai 3 ayat ini, kita akan menyenaraikan apakah tindakan-tindakan yang perlu kita ambil. Action plan dia apa yang kita kena buat perubahan dalam hidup kita. Kemudian kita akan melihat mana-mana ayat yang ada dalam surah Al-Alaq ini yang boleh kita jadikan sebagai mutiara hikmah, sebagai kata-kata hikmah, sebagai slogan dalam hidup kita. Moga-moga di mana saja kita beradalah kita pada waktu yang mana sekalipun, kita selalu mengingati, intipati ajaran yang terkandung dalam surah Al-Alaq. Selepas selesai surah Al-Alaq, insya-Allah kita akan mempelajari tentang surah yang baru, iaitu surah Al-Ma'un. Okey, sekejap. Saya nak kongsikan link Google Drive pada rakan-rakan kita di FB sekejap. Okey, dah ada dah. Saya dah letakkan dekat situ. Okey. InsyaAllah selepas kita habis surah Al-Alaq, kita akan terus kepada surah baru, iaitu surah Al-Ma'un. InsyaAllah surah Al-Ma'un ini ayatnya pendek sahaja.
kita mohon rahmat dari Allah untuk kita menghabiskan surah Al-Ma'un pada petang ini. Jadi rujukan bagi kesemua surah-surah lazim ini seperti mana surah Al-Ma'un dan surah-surah yang lepas boleh diambil pada di Google Drive. Saya telah letakkan surah-surah ini. So boleh ambil maklumat di situ. Baik, kita teruskan dengan keterangan ayat 17 bagi surah Al-Alaq. Ayat 17 surah Al-Alaq ini adalah ia berbentuk ancaman, dia juga adalah berbentuk amaran. Dia juga adalah berbentuk ugutan. Allah Ta'ala mencabar kepada Abu Jahal khususnya kerana asbab turunnya surah Al-Alaq ini pada ayat yang kita telah cerita pada ayat nombor 9 sampailah ayat nombor 19 ini, dia sangat berkaitan dengan kisah Abu Jahal yang seringkali, yang tegas, yang tega dia, keras kepala dia untuk menghalang Nabi SAW daripada mengerjakan ibadat solat di hadapan Kaabah. Maka pada ayat yang sebelum ini kita telah belajar Allah Ta'ala menegur, Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada Abu Jahal dengan menggunakan pendekatan yang halus, pendekatan yang lembut. Tetapi apabila Abu Jahal ini tidak juga nak berhenti daripada tindakan tersebut, Allah menggunakan tindakan yang sangat tegas seperti mana kita pernah baca ayat sebelum ini, iaitu Allah Ta'ala mengugut pada ayat nombor pada ayat nombor 15 dan 16, Allah Ta'ala telah memberi amaran kepada Abu Jahal untuk menarik ubun kepalanya. Dan ayat 17 ini Allah Ta'ala telah mencabar Abu Jahal supaya dia carilah jalan. Macam mana dia nak halang Nabi Muhammad SAW daripada dia menunaikan salat. Cara Allah Ta'ala mencabar Abu Jahal ini dengan Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim falyad'u nadiyah. Maka Allah kata maka yad'u, biarlah dia, nadiyah, memanggil golongannya. Maknanya Allah Ta'ala memberikan cabaran kepada Abu Jahal. Allah buka pintu seluas-luasnya kepada Abu Jahal untuk dia menghalanglah. Cubalah cari jalan. Kalau kau nak halang Nabi Muhammad ini, kata Allah, falyad'una dia. Kata Allah, biarlah. Kalau kau panggil geng-geng, kalau kau panggil kumpulan-kumpulan dia, nak halang Nabi Muhammad, Allah kata biarkanlah. Itu ayat nombor 17. Okey, perkataan nadiyah dekat sini, pada ayat 17 ada perkataan nadiyah. Nadiyah di sini juga dikaitkan dengan tempat seperti mana yang diulas oleh Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. Dalam Tafsir Al-Misbah memberikan makna nadiyah di sini juga dimaksudkan adalah orang-orang yang berkumpul untuk berbincang atau merujuk kepada tempat. Merujuk kepada tempat untuk berkumpul, untuk berbincang-bincang. Itu dipanggil nadi. Maksudnya Abu Jahal ni dan geng-geng dia ni ada tempat yang khas yang mereka lepak-lepak dekat dengan Kaabah tu. Itu dipanggil nadiyah. Maka kata Pak Quraish Shihab dalam Tafsir Misbah, dia kata boleh membawa makna pada orang, juga boleh membawa kepada orang yang berada pada tempat yang khusus. Jadi itulah ayat nombor 17 yang Allah Ta'ala menyebutkan. Untuk mengukuhkan maklumat ini, kita lihat apa ulasan Ibnu Kathir dalam Tafsir Al-Quranul Azim. Al-Imam Ibnu Kathir, beliau mengatakan nadiyah di situ merujuk kepada kaum dan kumpulannya. Nya dekat situ merujuk kepada Abu Jahal. Makna ayat itu, kata Ibnu Kathir,
hendaklah dia panggil mereka. Panggil untuk apa? Untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Maknanya Allah Ta'ala kata, kalau Abu Jahal nak bawa geng-geng dia, nak tolong dia supaya dapat halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada mengerjakan salat, kata Allah, silakan panggillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kerana pada ayat nombor 18 Allah Taala telah menyebutkan apakah yang mereka, maknanya dengan siapakah mereka akan berhadapan. Maksudnya kalau mereka Abu Jahal ada geng dia, kan, ramai-ramai mereka nak halang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala juga akan memanggil kumpulan-kumpulan yang akan jadi kepada penukung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat nombor 18 Allah mengatakan sanad'u. Sa di sini, huruf sin di sini berbaris atas sa, merujuk kepada kelak. Maksudnya nanti. Nanti tu bukan bermaksud waktu yang lama. Sebab tu tak digunakan perkataan summa, tapi digunakan sa, akan. Maknanya kalau Abu Jahal, dia kumpullah geng-geng dia tu, kan, maka secara pantas immediately Allah Ta'ala akan memanggil Az-Zabaniyah. Allah Ta'ala akan memanggil Az-Zabaniyah. Lepas tu Allah kata kelak, nanti kami akan nad'u, kami akan panggil Az-Zabaniyah. Az-Zabaniyah di dalam terjemahan diletakkan ia, dikaitkan ia dengan malaikat Az-Zabaniyah. Kita lihat apakah ulasan yang dibuat oleh para ulama tafsir. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranul Azim. Ibnu Katsir ni kadang-kadang orang panggil kitab dia tu tafsir Ibnu Katsir. Kadang-kadang kitab dia dipanggil dengan judul yang khas, nama kitab tafsir dia Tafsir Al-Quranul Azim. Para ulama ni kadang-kadang dia nak panggil nama kitab tafsir tu, dia panggil disandar kepada pengarang dia. Kalau Ibnu Katsir, dia panggil tafsir Ibnu Katsir. Kadang-kadang Ibnu Katsir letakkan kitab tafsir dia namanya Al-Quranul Azim. Tafsir Al-Quranul Azim. Jadi tuan-tuan jangan keliru. Kadang-kadang dipanggil tafsir Ibnu Katsir, kadang-kadang dipanggil tafsir Al-Quranul Azim. Okay. Kenapa kita kena rujuk tafsir? Kerana kita bimbang, kita tersalah faham. Jadi, disipelin ilmu dalam nak memahami ayat-ayat Allah, maka kita kena merujuk kepada orang yang pakar dalam bidang tafsir. Antaranya Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika dia mengulas ayat yang Tuhan kata sanad'u Az-Zabaniyah, kami pun akan panggil Az-Zabaniyah, maka Ibnu Katsir mengatakan Az-Zabaniyah itu adalah malaikat azab. Sehingga dia dapat mengetahui apakah pasukan kami yang menang atau pasukan dia yang menang. Okay. Ibnu Katsir ketika dia memberikan komentar pada ayat nombor 18 tu, Ibnu Katsir kata Az-Zabaniyah tu adalah malaikat Zabaniyah, iaitu malaikat azab. Kenapa Allah Ta'ala akan menghantar malaikat azab? Maksudnya malaikat azab ni dia akan mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan jaga Nabi, yang akan tolong Nabi. Abu Jahal, kalau ayat nombor 17, dia panggil geng-geng dia, Nabi Muhammad pun ada geng-geng dia di kalangan para malaikat. Tapi Allah Ta'ala yang hantar. Maksudnya kalau Abu Jahal beramai-ramai nak menghalang Nabi SAW, Allah Ta'ala akan hantar malaikat azab yang halang mereka. Maka apabila bertemu kumpulan Abu Jahal dengan malaikat azab, maka agak-agak tuan-tuan dan puan, siapa yang menang?
Adakah kumpulan Abu Jahal yang menang ataupun kumpulan malaikat azab itu yang menang? Itu Allah kata sanad'uz zabaniyah. Okey, sudah pasti kita telah dapat jawapan sebelum ini. Kalau kita pernah membaca hadis Nabi pada minggu lepas, kita dah baca bahawasanya ketika mana Abu Jahal sangat bersungguh-sungguh untuk pijak tengkuk Nabi kan, untuk pijak leher Nabi ketika Nabi nak sujud depan Kaabah kan. Tetapi kita telah sebut sebelum ini yang Nabi membacakan hadis Nabi, Nabi kata sekiranya Abu Jahal nak buat juga kan, dia kalau dia nak pijak juga leher aku, kata Nabi, nescaya dia akan ditangkap, dia akan berhadapan dengan para malaikat. Itu yang kita baca sebelum ni juga pada hadis riwayat Muslim, yang Abu Jahal ketika mana dia nak pijak Nabi tu, dia nampak Nabi depan mata, tapi didapati di depan Nabi ini ada seperti parit api. Ada api yang berada di sisi Nabi SAW menyebabkan dia tidak berjaya untuk bergerak ke depan, nak pergi memijak leher Nabi. Kenapa? Kerana di situ adanya para malaikat. Maknanya Abu Jahal ni, cara Allah Ta'ala nak kata berhentilah kan daripada nak buat kerja-kerja yang kotor itu. Nak halang orang semayang. Orang tu pula bukan calang-calang orang. Dia adalah hamba, mengajak kepada takwa dan sebagainya. Kan? Maka kalau Abu Jahal nak buat juga, kalau dia sendiri tak boleh buat, dia nak panggil geng dia, Allah Ta'ala akan tetap menghalang dia dengan dihantar malaikat Az-Zabaniyah. Maka pada penghujungnya, iaitu pada ayat yang terakhir, pada ayat yang ke-19, apakah pesanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Adakah Allah Ta'ala pesan kepada Nabi supaya Nabi ni melarikan diri ataupun bagaimana? Maka ayat 19 ini kita tutup dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah Ta'ala sebut kalla, sekali-kali tidak. Maknanya sekali-kali tidak ini merujuk kepada Allah bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya jangan pedulikan, jangan takut dengan ugutan mereka. Jangan. Allah kata la tuti'hu, janganlah engkau. Tu merujuk kepada Nabi Muhammad, janganlah engkau, nya tu maksud Nabi Muhammad, wasjud, menurut kehendaknya, tuti'hu tu maknanya janganlah engkau mentaatinya. Kehendaknya, nya kat situ, sekejap okey, nya kat sini, kehendaknya, nya dekat sini merujuk kepada Abu Jahal. Janganlah engkau tuti', tu janganlah engkau taat. Menurut ni maknanya taat lah, taat, tuti'. Janganlah engkau taati, janganlah engkau menurut kehendaknya. Dekat sini maksudnya adalah Abu Jahal. Maksudnya Allah kata janganlah engkau mentaatinya. Maksudnya Abu Jahal kata jangan kau solat Muhammad. Maksudnya Allah kata jangan kau dengar cakap dia, jangan kau ikut cakap dia, kata Allah. Kan, maksudnya Allah Ta'ala kata apa? Allah kata teruskan solat. Teruskan solat, kata Allah. Lepas tu Allah kata wasjud. Lepas tu Allah kata sujudlah. Waqtarib, dan dampingkanlah. Waqtarib ni maksudnya dekatkanlah, dampingkanlah dirimu, tentulah kepada siapa? Tentulah kepada Allah. Okey, berdasarkan ayat ini, mudah je kita faham. Berdasarkan ayat ini, ada 3 perintah dari Allah. Dia ringkasan dia. Yang pertama, Allah Ta'ala kata, la tuti'hu. Jangan ikut perintah Abu Jahal. Okey, yang kedua, Allah perintahkan apa? Sujudlah. Sujud kat situ merujuk kepada solatlah. Kenapa Allah panggil sujud? Lagi kita akan terangkan. Yang ketiga, Allah Ta'ala kata, waqtarib. Dekatkanlah diri kepada Allah. Mula-mula Allah Ta'ala kata sujud, lepas tu Allah kata dekatkanlah diri kepada Allah.
Kenapa Allah perintah sujud, lepas tu Allah suruh dekatkan diri? Kenapa dipanggil sujud? Baik, kita lihat terlebih dahulu apakah ulasan yang dibuatkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Okey, Al-Imam Ibn Kathir ketika dia mengulas ayat 19 ni, dia kata maksud ayat tu, dia kata, wahai Muhammad, janganlah engkau mentaati larangan itu, iaitu larangan untuk beribadah dan memperbanyakkan ibadah itu. Solatlah, kata Allah, ikut sekendak hatimu. Jangan pedulikan dia. Ini saya bacakan satu persatu untuk tuan-tuan faham macam mana Ibnu Katsir dia ulas. Dia ulas dalam bahasa Arab lah. Tapi kita baca terjemahan dia, itulah Ibnu Katsir cuba sampaikan. Dia mengulas, dia buat komentar kepada ayat tadi. Faham kan? Okey. Kemudian Allah Ta'ala, kenapa Allah Ta'ala kata jangan pedulikan apa yang Abu Jahal larang? Kenapa? Kerana Ibnu Katsir kata kerana Allah akan selalu menjaga dan menolong engkau, dan Allah Ta'ala sentiasa akan jaga engkau Muhammad daripada orang-orang ramai. Maksudnya kalau ada ramai macam mana sekalipun dia nak ganggu Nabi, kan, dia nak buat sesuatu kepada Nabi, Allah Ta'ala akan jaga. Kerana ayat sebelum ni kan kita dah sebut, ayat nombor 17 kan dengan ayat nombor 18 menunjukkan Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad. Kalau mereka nak buat ramai-ramai serang engkau, Allah Ta'ala hantar malaikat Al-Zabaniyah. Jadi daripada maklumat itulah Allah mengatakan jangan pedulikan apa sahaja larangan yang dibuat oleh mereka. Engkau boleh buat sesuka hati engkau wahai Muhammad. Macam mana ibadat solat engkau, ibadat-ibadat yang kau nak lakukan. Itulah yang diterangkan oleh Ibnu Katsir pada ayat nombor 19. Okey. Kita pergi kepada satu lagi maklumat. Maklumat berikutnya, kenapa Allah maksudkan sujud tadi adalah solat. Okay, kenapa Allah Ta'ala tidak kata solat? Kenapa Allah kata wasjud, sujudlah, sujudlah? Kenapa digunakan istilah solat pada sujud? Lepas tu kadang-kadang kita jumpa hadis, Nabi kata perbanyakkanlah sujud, perbanyakkanlah sujud. Kalau faham hadis seperti itu bukan bermakna kita terus sujud. Tak, kalau Nabi sebut sujud dekat situ, maknanya merujuk kepada solat. Maknanya kena berdiri betul, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, ada dua duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Bukan makna sujud tu sujud seperti kita sujud tilawah, seperti kita sujud syukur. Bukan sujud maknanya sujud semata-mata, tetapi dia adalah solat itu. Kenapa dipanggil sujud? Kerana yang pertama kita sedia maklum. Dalam banyak-banyak perbuatan solat, kita berdiri betul, kita i'tidal ke, kita rukuk ke, maka pada perbuatan sujud, kita kan kalau kita sujud, kita letakkan muka kita ni, kan kita letakkan muka kita ke bumi, kita letakkan ke bawah, kena dengan hidung kita, kena dengan kedua telapak tangan kita, kita juga letakkan kedua lutut kita, kita juga letakkan kaki-kaki kita ke bumi. Simbolik kepada sujud tu kan menunjukkan kehinaan, menunjukkan sifat kehambaan. Sebab tu tempat di dalam solat itu yang jelas menunjukkan kehinaan, penghambaan pada simbolik yang kita sujud dengan 7 anggota tu. Sebab itu Nabi menyebutkan pada sujud. Allah mengatakan pada perkataan sujud. Kerana pada perbuatan sujud itu dia menunjukkan sifat ubudiyah, kehambaan dan sebagainya. Dan pada waktu sujud itulah merupakan di antara tempat waktu yang sangat mustajab doa ketika sujud. Solat ni semua tu adalah doa.
Masa kita baca doa iftitah, doanya juga mustajab. Ketika kita membaca Al-Quran, berdiri betul, itu pun boleh berdoa. Tetapi di antara yang disebut terang-terang dalam perbuatan solat tu yang sangat dekat seorang hamba itu kepada Allah adalah ketika sujud. Rujuk dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, tempat yang paling hampir antara seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Tengok perkataan aqrabu, yang paling hampir, paling dekat seorang hamba itu dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Maka apabila kita sujud saja, Nabi suruh kita buat apa? Fakthirud du'a. Nabi kata perbanyakkanlah berdoa. Kalau kita baca dalam lafaz hadis yang lain, bunyi lain, hadis tu kata fashtahidu. Nabi kata bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Sebab apa? Kerana sujud itu merupakan tempat kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada hajat, kalau kita ada banyak benda kita nak minta pada Allah, jadikan waktu sujud itu yang terbaik untuk berdoa. Kalau kita sembahyang sendiri-sendiri, lamakan pada sujud tu, mintalah pada Allah. Hafallah mana-mana doa yang boleh. Sebab tu siapa yang ikuti kelas doa-doa terbaik dalam Quran, kalau dia boleh hafal, dia hafal. Ataupun dia hafal doa-doa daripada hadis Nabi SAW, dia boleh baca. Takkanlah doa 1, 2, 3 doa kita tak boleh hafal. Kan? Teruk berbenar kalau tak ingat mana doa baca ketika sujud. Sebab tu jangan cepat-cepat nak habiskan solat. Sujud tu lama-lama. Tambah lagi kalau kita semayang sendiri-sendiri. Kalau kita jadi makmum, kita terikat dengan imam. Kalau imam tu cepat, cepatlah kita bangun. Kalau imam tu lambat, lambatlah kita bangun. Tapi kalau kita main seorang, banyakkan berdoa kata Nabi. Sebab itulah waktu kita boleh dekat dengan Allah. Kan? Doa pendek-pendek. Banyak kita boleh hafal. Bacakan doa ketika sujud. Dan hadis ni, Nabi tak sebut pun sujud yang terakhir. Jadi kita jangan berpegang kepada doa mustajab sujud terakhir, pada rakaat terakhir, tidak. Dalam hadis disebut umum. Okey, jadi kita dapat dah jawapan kenapa selalu disebut sujud, sebenarnya merujuk kepada solat. Antaranya seperti dalam hadis Nabi, kerana simbolik kedudukan ibadat sujud tu, perbuatan bersujud itu, dan dikaitkan juga dengan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Alaq ni dia ada sujud sejadah kan? Ada gambar masjid kan, sujud sejadah dekat sini. Maka kalau boleh kita buatlah sujud sajadah. Maka kalau kita tengok dalam banyak, kalau kita tengok dalam senarai tempat-tempat yang ada sujud sajadah ataupun tilawah, ada 15 tempat. Okey, ada 15 surah. Dan surah yang terakhir adanya sujud tilawah adalah surah Al-Alaq pada ayat yang ke-19 yang kita dah baca tadi. Jadi kita nak baca apa? Maka kita boleh baca seperti mana hadis riwayat Muslim. Sujud ni, doa ni pun boleh baca ketika sujud, bukanlah ketika sujud tilawah atas sejadah saja. Ini di antara kita boleh baca, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerah diri. Sajada aku, sajada wajhiya, wajahku telah sujud. Kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, kepada Allah yang telah menciptakan wajahku ini. Wasawwarahu, yang telah membentuk rupa. Wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, yang telah memberikan pendengaran dan penglihatan.
Sebab tu telinga duduk di muka, duduk di bahagian kepala yang kita sujud tadi. Begitu juga dengan mata. Lepas tu kita sudahi dengan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkat Allah ataupun maha suci Allah, maha agung dan ketinggian bagi Allah. Dialah sebaik-baik pencipta kita. Pada rupa paras kita ini sebenarnya ada kebesaran Allah, ada keagungan Allah. Allah yang ciptakan rupa paras kita. Allah yang bentukkan rupa kita seperti apa yang ada pada diri kita. Itulah sebaik-baik rupa bentuk. Maka apabila kita baca, jumpa saja sujud tilawah, kita jumpa gambar seperti sujud sejadah tadi tu, maka kita seboleh-bolehnya kita sujud. Kalau kita sedang solat, dipanggil sujud sejadah. Kalau kita baca Quran, kita namanya juga sujud tilawah. Okey. Apakah kelebihan sujud sejadah dan tilawah tadi? Hadis ni kalau siapa yang ikuti tadabbur surah Sajadah pada pagi tadi bersama Ustaz Uzair, dia dah jumpa dah hadis ni. Yang mana kalau kita jumpa sujud sajadah ataupun ataupun gambar kita perlu sujud tilawah tadi, maka kalau kita sujud, apa kesan dia? Maka dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam ini dia membaca ayat sajadah, maksudnya ada tanda yang perlu dia sujud sajadah, macam surah Al-Alaq tadi tu, lepas dia baca kalla la tuti' wasjud waqtarib, maka kalau dia sujud, maka apa yang berlaku? Kata Nabi SAW, i'tadala syaitanu yabki. Maka syaitan ni dia akan bawa diri dia jauh-jauh sambil dia menangis. Dia menangis tu bukan menangis kerana dia insaf, kerana dia nak bertaubat. Tapi dia menangis kat situ, menangis yang menunjukkan penyesalan dia, bukan penyesalan untuk dia berubah, tapi menunjukkan dia kepada ruginya, kerugian yang berlaku kepada dia, kebinasaan yang berlaku kepada dia. Kan? Macam kita tahu kan, ada orang didapati bersalah, dia menangis juga. Dijatuhkan hukuman, dia kena dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman gantung sampai mati. Dia menangis. Tapi menangis menyesal yang tak boleh nak buat apa-apa. Macam itulah kita boleh katakan kepada syaitan ini. Kenapa? Dia kata, ya waili. Dia kata, celakanya aku. Dia kata, umira banu Adam bisujudi fasajada falahul jannah. Dia kata, anak cucu Adam, kan, kalau Allah perintah dia sujud, maknanya dijumpa ayat ada sujud tilawah tadi, mereka bersujud. Maka bagi mereka ini adalah syurga. Wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Tetapi aku ni, Allah pernah perintah aku sujud kepada siapa? Kepada Adam kan? Lalu aku menolak untuk sujud, maka bagiku adalah neraka. Syaitan tu sendiri, dia mengakui bahawa memang tempat kembalinya adalah ke neraka. Sebab apa? Antara kesalahannya adalah dia telah menyombongkan diri, dia telah enggan untuk sujud kepada Adam. Tetapi anak-anak Adam ni, dia jumpa ayat sujud saja. Dia jumpa ayat yang perlu sujud tilawah, sujud sejadah tadi. Mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi mereka ini adalah syurga. Inilah kesan yang dihadapi oleh syaitan-syaitan apabila adanya sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Tetapi ia tidaklah wajib jika dibincangkan tentang sujud sejadah ataupun sujud tilawah, hadis riwayat Muslim. Baik. Kesimpulan daripada 19 ayat tadi, karakter Abu Jahal, walaupun ayat itu dia merujuk khusus kepada Abu Jahal yang pernah halang Rasulullah SAW, kata Al-Imam Sa'di. Imam Sa'di dia buat kesimpulan dia. Ini berlaku secara umum bagi setiap orang yang melarang kebaikan
dan dilarang melakukan kebaikan meskipun ayat ni turun berkaitan dengan Abu Jahal. Maknanya kata Imam Sa'di, okey, dalam tafsir Taisirul Karimur Rahman, beliau kata siapa-siapa yang ada perangai karakter macam Abu Jahal, okey, dia termasuk sama seperti yang Allah Ta'ala memberikan ancaman. Seperti mana Allah Ta'ala telah memberikan ugutan seperti yang terkandung dalam surah Al-Alaq tadi. Maksudnya kalau ada orang nak buat kebaikan, maka ada orang larang buat kebaikan, larang dia, ugut dia, beri amaran kepada dia, dia itu boleh mendapat azab seperti mana Abu Jahal Allah Ta'ala ugut nak tarik ubun-ubun dia. Secara tak langsung, kalau ada orang larang kita untuk buat kepada kebaikan kepada kita, maka kita tidak perlu takut. Kita teruskan buat kebaikan. Kita teruskan untuk sujud kepada Allah. Kerana kita ada Allah yang sentiasa memerhatikan apa yang berlaku kepada hamba-hambanya. Sama juga kalau ada orang dilarang untuk menyampaikan dakwah, nak cakap benda yang benar tak boleh, nak ajak orang kepada Quran tak boleh, nak ajak orang kepada Nabi tak boleh, nak cakap benar ni kadang-kadang pun sekarang pun tak boleh juga. Maka ingat surah Al-Alaq ini, Allah bersama-sama dengan orang yang memperjuangkan kebenaran. Kalau dia berada di atas kuda, dia berada di atas maksud aw amara bittaqwa. Kita nak sampaikan ilmu tentang Allah. Benda tak salah, benda yang benar. Kan, mengajak orang kepada takwa dan sebagainya. Maka ingat surah Al-Alaq ini, surah yang memberikan kekuatan dan surah yang memberikan amaran kepada sesiapa yang mempunyai sikap seperti Abu Jahal, halang orang untuk menyampaikan dakwah, halang orang untuk menyampaikan, melakukan kebaikan. Jadi kita terus kepada tindakan selepas tadabbur bagi ke-19 ayat dalam surah Al-Alaq ini, apa yang perlu kita buat. Okey, apa yang saya nak kongsi ini adalah sebagai contoh. Sebagai contoh untuk memberikan panduan macam mana setiap kali selepas kita faham mana-mana surah, kita kena senaraikan. Apakah yang kita kena buat? What must be done? Apakah yang kita perlu buat? Apa tindakan kita perlu buat? Sebab apa? Sebab Quran ini turun adalah untuk dibaca. Bukan sekadar dibaca, tetapi untuk difahami. Kenapa nak faham? Kerana Quran itu tujuannya sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk. Petunjuk kepada mana? Petunjuk kepada kita semua ni nak kena buat apa, nak tambah baik di mana, maka kita kena senaraikan apa tindakan kita kena buat. Okay, ini sekadar contoh. Okay, kalau tuan-tuan dah penting, tuan-tuan dah faham, tuan-tuan sendiri dah faham ayat 1, 2, 3 sampai 19, tugasan kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk menyenaraikannya. Sebab kita tak ada ruang lain untuk buat satu lagi kelas. Okey, kita buat kelas diskusi. Okey, sila bentangkan apa yang tuan-tuan dah senaraikan. Kita tak ada waktu itu. Kalau kita buat secara dalam bengkel, ada waktu panjang, kita akan ambil slot untuk membuat presentation, okey, perbentangan. Okey, puan, daripada ayat 19 ini, 19 ayat ni apa tuan-tuan dah senaraikan nak kena buat apa? Dibentang, kita baiki. Ini boleh tambah baik, oh ni boleh tambah lagi dan sebagainya. Tetapi disebabkan waktu kita sangat terbatas, maka saya memberikan beberapa contoh sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang pertama, okey, daripada ayat keseluruhan surah Al-Alaq ni, kita kena buat tindakan apa? Kita kena sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Sebab 5 ayat yang pertama dikaitkan dengan perkataan Iqra. Diulang 2 kali. Iqra. Iqra. Ayat 1 ada Iqra, ayat 2 ada Iqra. Maknanya perintah membaca.
Jadi apabila kita faham Allah perintahkan Nabi SAW untuk membaca, maka Nabi itu adalah Nabi kita. Maka kita adalah umat dia. Maka perintah Iqra itu terpakai juga kepada kita. Jadi tindakannya apa? Kita pun kenalah membaca. Membaca apa? Sudah pasti Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Membaca apa? Sudah pasti adalah untuk membaca Al-Quranul Karim. Itu tindakan kita yang pertama. Sentiasa membaca Al-Quranul Karim. Yang berikutnya, ketika mana kita nak membaca Al-Quranul Karim, pastikan kita memulakan dengan menyebut nama-nama Allah. Paling mudah kita faham, kita membaca dengan mengucapkan basmalah. Ataupun kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dapat tindakan begini kerana ketika mana ayat pertama Allah menyebut, baca dengan menyebut nama siapa? Bismi rabbikal ladzi khalaqa. Okay. Tindakan yang ketiga yang dapat kita lakukan adalah jadikan dalam hidup kita ini adalah dengan banyak membaca. Banyak membaca. Amalan membaca ini jangan kita jadikan dia sebagai hobi, tak kalau boleh jadikan dia sebagai satu rutin dalam hidup kita. Kerana membaca ni sebenarnya kalau kita baca betul-betul, pasal membaca ni sebenarnya dia dah masuk kepada tingkatan yang memang kita semua patut buat. Membaca. Maka apa yang kita nak baca? Kita susunlah. Yang pertama, ranking pertama mesti Al-Quran. Lepas tu kalau kita tak nak baca Quran, kan, kalau kita pegang kepada pendapat yang kalau perempuan uzur tak ada baca kepada Quran, kita baca maklumat, kita baca hadis-hadis Nabi SAW ke, kita baca buku kisah-kisah Nabi ke, kita baca. Boleh juga kita baca buku-buku yang tak ada kaitan dengan agama tetapi masih lagi boleh membawa kebaikan kepada agama. Kita baca buku-buku yang berbentuk motivasi hidup ke, boleh baca. Jadi sesiapa yang dia dah faham surah Al-Alaq, maka antara rutin hidup dia adalah dengan membaca. Membaca tuan-tuan, itu kunci paling utama. Kena banyak membaca. Lepas tu kalau kita tengok statistik, orang membaca di Malaysia ni agak menyedihkan sikit lah. Kan? Banyak library. Kan? Macam di Selangor tu library sangat cantik. Banyak kemudahan-kemudahan. Cuba kita tengok anak-anak kita suka berada di mana. Jadi manfaatkan lepas kita belajar surah Al-Alaq ni, kita dah Al-Quran tengok. Dia ubah hidup kita. Dia ubah hidup kita daripada kita kurang membaca kepada banyak membaca. Kan? Kalau boleh, buatlah satu mini library. Ada dekat rumah, ada sudut bacaan. Kan? Moga-moga kita dapat petunjuk daripada surah Al-Alaq. Kemudian yang keempat, kita kena mendalami maklumat-maklumat yang ada di dalam Quran. Kerana Al-Quran ini dia adalah sumber ilmu. Tadi kita kata yang pertama kita baca saja. Kan? Sebab membaca Quran ni satu ibadat. Faham ke tak faham, dapat pahala. Kan? Tetapi apabila kita belajar surah Al-Alaq, Al-Quran sumber ilmu kepada Nabi, maka kita naik kepada satu tingkatan lagi, kita dah kena ambil jalan macam mana kita nak faham isi kandungan Al-Quran kerana itulah sumber ilmu yang paling utama. Sebab tu adanya banyak sekarang kelas-kelas tafsir, kelas-kelas tadabbur Al-Quranul Karim. Apa yang kita buat pada petang ini, pada minggu lepas dan sebagainya adalah salah satu daripada hasil kita memahami surah Al-Alaq. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita dah belajar dalam surah Al-Alaq, Allah Ta'ala kata sumber ilmu ni adalah daripada pena. Allah Ta'ala telah ajarkan kepada kita ini ilmu dari sudut bil qalam, dengan pena. Maka tindakan kita adalah apabila kita berada pada mana-mana majlis ilmu,
maka kita kena sentiasa membuat catatan, tulis. Boleh guna kaedah manual ataupun secara sekarang kan dah boleh guna pen yang auto, kan boleh tulis catat mana-mana. Sebab dia sangat membantu kita semua. Kemudian yang berikutnya adalah kita sesiapa yang cukup wang ringgit dia ada jawatan, dia ada kekayaan, Allah bagi hidup dia senanglah, cukuplah cukuplah bagi kita, kan? Maka kita kena buat apa? Kita kena gunakan nikmat kekayaan, kesenangan itu untuk mencari redha Allah. Jangan kita gunakan segala yang kita dapat dalam hidup kita ini untuk menjadi orang liyatgha, macam ayat 66 kan, menjadi orang yang melampaui batas. Jangan. Kita yang Allah bagi kita kelebihan dapat segala serba-serbi ni, gunakan untuk mencari redha Allah. Macam mana kita nak gunakan? Nanti waktu kita belajar surah Al-Ma'un, kita akan jumpa di antara saluran dia. Kat mana nak cari redha Allah tu? Nak buat apa wang ringgit yang ada ni? Ada pada surah Al-Ma'un. Antaranya. Nanti kita akan belajar sebentar lagi. Kemudian yang ke-7, kita kena berusaha untuk memperbaiki cara hidup kita ini supaya kita boleh naik kepada tingkatan yang layak untuk kita dipanggil abdun. Kita dah ulas maklumat ini pada ayat nombor 10 dahulu. Yang mana Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW dengan gelaran abdan idza shalla, hamba. Jadi untuk kita dapat title hamba ni, antaranya saya telah berikan kepada tuan-puan beberapa saranan dalam surah Furqan, cerita tentang ibadur Rahman, maka kita kena usaha lagi. Tingkatkan lagi amal-amal soleh kita supaya kita ni benar-benar menjadi orang yang sebaik-baik hamba. Lepas tu ada lagi, saya kosongkan tu sebenarnya saya nak bagi tentera perempuan memberikan cadangannya yang lain. Contohnya, apa lagi yang boleh kita letakkan pada tindakan yang ke-8? Ada banyak sebenarnya boleh buat. Tapi saya bagi sekadar contoh sekadar contoh pada tentera perempuan. Satu contoh lagi boleh kita penuhkan untuk yang ke-8. Kita boleh ambil ayat nombor 12 tu. Allah kata au amara bit taqwa. Maksud dia kita ni pun kena menjadi manusia yang selalu ingatkan orang supaya bertakwa. Kita dah ulas dalam kelas yang lalu apa itu takwa. Kalau takwa ni, kalau menyuruh orang bertakwa ni kerja yang biasa-biasa, kan tentu Allah tak letak dalam Quran. Tapi Allah Ta'ala nak angkat darjat Nabi ni sehingga Allah mengatakan Nabi itu au amara bit taqwa pada ayat nombor 12 kan. Ataupun dia telah menyuruh orang bertakwa. Jadi kita kena tiru macam Nabi. Jadi kita kena adalah waktu untuk kita pesan kepada orang lain supaya mereka ini menjadi orang yang bertakwa. Kita gunakan kesempatan di dalam grup WhatsApp ke, gunakan kesempatan di dalam FB, dalam page, dalam Twitter, dalam Instagram, whatever ruang-ruang media sosial ni, kita ambil jalan, ada waktu kita ingatkan orang. Supaya orang ini jadilah dia manusia yang takutkan Allah, takutkan kepada neraka Allah. Itu tindakan yang boleh kita lakukan. Tengok Al-Quran, macam mana dia berikan petunjuk kepada kita untuk kita buat sesuatu. Untuk menjadi lebih baik. Yang lain-lain tu, kita boleh letaklah. Yang lain-lain tu, kita nak isi apa lagi? Kita boleh isikan contoh macam kita baru belajar tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah bersungguh-sungguh
ataupun memperbanyakkan berdoa ketika sujud. Tambah satu lagi maklumat dekat situ. Sebab selama ni kerja asyik nak cepat je habis solat. Orang kita ni kadang-kadang dia lebih gemar berdoa selepas solat. Sebab itu kalau kita ada ruang boleh solat, kan, gunakan berdoa di dalam solat. Lepas solat tak doa dah tak apa dah. Tapi kadang-kadang orang terbalik. Dia suka panjang lagi berdoa di luar solat daripada dalam solat. Sedangkan dalam solat ni lebih afdal berdoa berbeza dengan di luar solat. Jadi tindakan kita pada petang ini, kita dah mula kena memperbanyakkan berdoa atau bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud di dalam solat. Itu tindakan kita. Nak doa apa? Baru pergi pada tindakan lain lah. Belajar betul-betul doa. Lepas tu ada orang menghebahkan buku doa tu kan. Mana amalkan doa-doa tu. Itulah tindakan kita. Jadi kenapa kita kena banyakkan berdoa, bersungguh-sungguh berdoa ketika sujud? Kerana waktu itulah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat sayang kalau kita semua tidak mengambil peluang ketika sujud memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan carilah mana-mana jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan pada sujud saja, bukan pada solat. Pada mana-mana amal soleh sekalipun, dia merupakan jalan mendekatkan diri pada Allah. Kalau macam ada hari ini, rakan-rakan kita dia berpuasa pada 10 Muharram. Allah menghapuskan dosa dia yang setahun yang lalu kan. Okey, maknanya cara berpuasa itu adalah cara untuk waqtarib, dekatkan diri pada Allah. Kita semua nak dekatkan diri pada Allah, mudah saja. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Okey. Buat apa yang Allah sunatkan, tinggalkan apa yang Allah makruhkan seboleh-bolehnya. Kat situ. Itulah jalan bawa kita dekat pada Allah. Maka dalam banyak-banyak perintah yang Allah Ta'ala suruh ni, yang dekatkan daripada Allah adalah pada ibadat solatnya. Okey, jadi untuk mengukuhkan penting pada ibadat solat tadi tu. Sebab itu saya nak bawa tuan-tuan dan perempuan pada petang ni, kita terus pergi kepada surah Al-Ma'un. Kerana dalam surah Al-Ma'un, kita akan jumpa tentang betapa pentingnya pada ibadat solat tu. Pada ibadat solat. Kenapa saya pilih surah Al-Ma'un juga? Kerana kita nak menghubung kaitkan dengan suratul Kautsar. Dengan surah Kautsar. Okey, habis surah Al-Ma'un nanti dalam modul berikutnya, kita akan pergi belajar surah Al-Qadar pula. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kerana dia ada kaitan dengan surah Al-Alaq juga. Saya pun berbelah bagi sebenarnya. Sama ada nak buat surah Al-Qadar dulu ke, saya nak buat surah Al-Ma'un dulu. Jadi saya pun berbelah bagi. Tapi sebab kita dah belajar surah Al-Kautsar, jadi kita belajarlah surah sebelum Al-Kautsar, iaitu surah Al-Ma'un. Kerana dia ada hubung kait dengan kita dah belajar surah Al-Kautsar dulu. Lepas tu habis surah Al-Ma'un, baru kita belajar surah Al-Qadar untuk kita menambahkan lagi maklumat tentang macam mana Quran tu turun. Itu kita akan panjangkan maklumat tentang penurunan Al-Quranul Karim pada suratul Al-Qadar. Baik. Tindakan lain, tuan-tuan boleh senaraikan. Cuma saya minta maaf sebab saya tak sempat untuk menyimak senarai-senarai yang tuan-tuan senaraikan. Dia sepatutnya yang paling baik, tuan-tuan dan perempuan kena senaraikan. Okey, setelah tuan-tuan faham surah Al-Alaq ni, apa tindakan tuan-tuan nak buat? Buat senarai semak dia. Kalau sempat nanti, kalau tuan-tuan ada waktu buat, tak apa. Tuan-tuan boleh hantar pada saya. Ada kan ruang untuk tuan-tuan menyampaikan maklumat pada saya. InsyaAllah nanti saya cuba
buat semakan tentang senarai tindakan tentara perempuan nak buat apa. Okey, kemudian kita tutup dengan apakah slogan, apakah tagline, apakah mutiara hikmah yang kita boleh ambil daripada surah Al-Alaq. Ini pun sekadar contoh yang saya kemukakan, saya paparkan supaya selepas ini kalau kita dah faham mana-mana surah, kita cuba buatkan slogan dia. Kita buatkan dia punya kata-kata hikmah. Yang ni tak wajib ya. Tuan-tuan nak buat pun boleh, tak nak buat pun boleh. Tapi kalau bagi saya, sebab kita dah masuk pada peringkat tadabbur ni, kita nak sentiasa jadikan surah Al-Alaq tu sebagai ingatan kepada kita, maka kita buatkan slogan dia. Okey, yang pertama, apa yang dapat kita belajar, kita jadikan sebagai mutiara hikmah? Allah Ta'ala itu merupakan pencipta bagi semua makhluk. Ini kita ambil pada ayat yang pertama, Allazi khalaqa. Kita pegang pada bab. Semua makhluk ni maksudnya selain daripada Allah, dia panggil semua makhluk. Allah menciptakan masa, Allah menciptakan wabak, Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati. Semua Allah menciptakan takdir. Semua selain Allah. Allah tu adalah pencipta dia. Pegang maklumat tu. Nombor satu. Jadi kalau saya pergilah ke mana-mana sekalipun, saya berada di mana sekalipun, bersama dengan siapa sekalipun, dalam hati saya dan dalam pada minda saya akan berpegang bahawasanya yang menjadikan segala sesuatu itu adalah Allah. Kenangan dapat maklumat nombor satu. Yang kedua, penciptaan manusia ini merupakan kurniaan Allah yang sangat besar. Maklumat ni kita telah ulas pada perkataan Allah menyebut namanya Al-Akram. Al-Akram kita dah ulas. Rupa-rupanya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni kadang-kadang kita tak nampak nikmat Allah tu ada pada batang tubuh kita. Apabila Allah bagi satu musibah, contoh kan, kita dapat kepayahan, kesulitan, kita lupa yang nikmat yang banyak tu. Itulah manusia. Dia nampak yang buruk, dia lupa yang baik yang banyak. Tetapi apabila kita baca surah Al-Alaq, kita akan kata, aku ni dapat hidup lagi dekat muka bumi Allah Ta'ala ni pun dah satu nikmat yang besar. Sebab Allah ciptakan kita, betul tak? Kan? Kita belajar Allah Ta'ala khalaqal insan. Tuan-tuan, kalau kita tak ada apa-apa pun, tapi nyawa kita masih ada, mana lebih bahagia? Katanya tuan-tuan. Allah Ta'ala hidupkan kita kat muka bumi ni. Kan Allah Ta'ala ciptakan kita ni boleh hidup lagi sampai sekarang ni. Berbanding dengan orang yang dah mati kan. Mana lebih nikmat? Siapa yang kalau kita tahu tentang alam kubur tu, dah tak boleh nak buat apa-apa. Nak baca Quran pun dah tak boleh. Kan? Nak ucap subhanallah pun dah tak boleh. Dia akan hargai kehidupan yang Allah beri pada dia. Jadi Allah Ta'ala hidupkan kita kat muka bumi. Sebenarnya itu adalah kurniaan yang sangat-sangat besar yang Allah berikan kepada kita sehingga kan Allah mengatakan dia itu adalah Al-Akram. Kemudian kita boleh dapat juga mutiara hikmah daripada Al-Quran itu, Allah Ta'ala ini dia adalah Rabb bagi sekalian alam. Sebab Allah guna perkataan Rabbika. Rabb di sini selalu saya ingatkan. Rabb di sini dia membawa maksud Allah Ta'ala itulah pemilik segala-gala yang dicipta. Dia adalah pengatur. Dialah pengurus kita. So yang uruskan hidup kita, yang lalu-lalu Allah. Yang uruskan hidup kita, yang takbir hidup kita, yang jaga kita adalah Allah. Jadi ingat tu sampai bila-bila. Berada di mana sekalipun, kita akan ada Allah yang mengatur dan menguruskan sekalian alam. Itulah yang Allah telah ajar kepada Nabi SAW dengan menyebut perkataan Rabbika. Kemudian kita tahu Allah Ta'ala ni adalah sumber kepada ilmu pengetahuan. Sebab kita dah belajar dah tentang Iqra kan Allah ajar pada kita. Kita lahir-lahir ni tak tahu apa-apa. Tapi Allah ni lah sumber ilmu kepada kita.
Jadi apabila kita ada ilmu yang banyak, maka kita jangan kita sombong. Jangan kita memandang orang tak pandai itu adalah orang yang bawahan, orang yang low class. Jangan. Kita dapat ilmu ni pun daripada Allah. Sepatutnya apabila kita lagi berilmu, kan, daripada ilmu itulah kita dapat jawatan, daripada ilmu itulah kita dapat kerjaya yang baik, daripada ilmu itulah kita dapat wang ringgit yang baik, maka kita kena ingat. Wang itu berasal daripada ilmu kita ada. Betul tak? Kekayaan kita berdasarkan kepada skill, kemahiran yang kita ada. Semua tu dari Allah. Maka jangan sekali-kali lupa Allah. Daripada kereta kita, rumah kita, apa yang kita miliki ini, semuanya daripada ilmu. Ingat tu, ilmu tu. Maka apabila kita ingat maklumat ni sampai bila-bila, kita tak akan jadi orang yang lupa diri pada Allah. Kita tak akan mempelikirkan orang lain. Kita tak akan merendahkan orang lain. Sebab apa? Kalau tanpa Allah, mungkin kita tak jadi sepandai ini. Mungkin kita tak mungkin kita tak ada kerjaya seperti ini dan sebagainya. Okay. Ini mutiara hikmah yang saya bagi contoh yang boleh dijadikan sebagai panduan. Kemudian kita berpegang juga daripada surah Al-Alaq ini, kunci ilmu itu adalah pada membaca. Pada membaca. Ya tuan-tuan. Ada satu buku dekat library saya ni, tajuknya Ada Apa Dengan Baca. Oh, hebat tajuk. Baca tuan-tuan. Dengan banyak membaca. Galakkan anak-anak kita membaca. Kalau tuan-tuan pergi mall, pergi jalan mana-mana, tempat yang patut disinggahi adalah kedai-kedai buku. Cuba buat satu rutin. Biarlah dia baca daripada komik dulu ke, dia baca apa, tapi banyakkan baca. Itu kunci kepada ilmu. Bagi saya, membaca. Satu hari kalau tak baca, rasa tak boleh nak. Rasa hidup ni rasa tak lengkap kalau tak baca. Lepas tu kadang-kadang sambil makan pun membaca. Kadang-kadang. Tak boleh. Kalau tak bawa apa-apa ni kat tangan ni, baca rasa tak boleh. Jadi sebab apa? Sebab kita telah tanam dalam pemikiran kita membaca kunci ilmu. Jadi bacalah, banyak saluran lah membaca. Kemudian ilmu yang paling banyak, yang paling utama, yang kita kena gali, yang kita kena ada adalah ilmu tentang Al-Quran. Jadi jangan pandai kita banyak membaca tentang kisah, kita banyak membaca maklumat-maklumat lain, tetapi sampai ilmu tentang Quran tu kita tak ada. Janganlah kita ada skill untuk berniaga sebab kita ada ilmu banyak, ilmu marketing, ilmu menjahit, ilmu memasak, ilmu sebagainya lah, ilmu bercucuk tanam. Tetapi jangan sampai ilmu tentang Al-Quran jauh sangat. Jangan. Sebab ilmu yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Okey, kemudian saya bagi cadangan contoh. Kalau bagi saya, kalau saya faham surah Al-Alaq ni, saya letak dalam slogan hidup saya, mutiara hikmah saya dapat belajar. Allah Ta'ala ni dia sentiasa memperhatikan semua perbuatan hamba-Nya. Kita ambil pada ayat nombor 14 tu. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Betul tak tuan-tuan? Allah perhatikan tak kita buat apa selama ni? Allah Ta'ala perhatikanlah. Allah perhatikan tak apa amalan-amalan perbuatan yang kita telah buat? Allah perhatikan. Itulah pada ayat nombor 14. Jadi pergilah ke mana-mana kita ni. Tak ada siapa-siapa pun teman kita. Walaupun kita bersendirian dan sebagainya, kita memegang slogan ni. Kita ni lemah membuat banyak salah silap dia. Tapi sekurang-kurangnya kalau kita ada maklumat ni, kita teringat. Kalau tak ada siapa nampak aku sekalipun. Tapi aku belajar hari tu. Allah bagi tahu alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah tak rasa tahu aku buat apa ni. Sekurang-kurangnya kita yang dah buat tadi, kita berinsaf, kan? Kita berhenti daripada buat. Sebab kita ada slogan ini yang telah terpahat dalam minda kita. Pegang sampai bila-bila. Kemudian kita dapat belajar juga, kalau nak dekat dengan Allah Ta'ala ni,
Tak perlu nak bayar dengan wang ringgit. Betul tak? Tak perlu nak bagi rasuah, nak dekat dengan orang, nak ambil hati orang. Kan kita dengan Allah Ta'ala ni, nak ambil hati Allah, nak ambil kasih sayang Allah, nak dekat dengan Allah, tak perlu kita belanja wang ringgit. Kalau dekat dengan orang, kita kena bagi hadiah pada dia. Dengan Allah Ta'ala ni, cukup dengan kita berwuduk, kita boleh semayang, kita semayang pada Allah, kita sujud pada Allah, kan? Tak perlu bayar apa-apa, Allah beri pula apa kita nak minta. Maka nak dekat dengan Allah, perbanyakkan sujud. Okay. Ini di antara contoh-contoh yang saya boleh senaraikan pada tuan-tuan perempuan. Secara tak langsung, mutiara hikmah ni dia jadi teladan, dia jadi ibrah, dia jadi pengajaran. Inilah sebenarnya, inilah di antara kenapa kita perlu tadabbur Al-Quranul Karim. Sebab tu dia ada beza dengan tafsir. Kalau kita belajar tafsir ayat, kita faham dah. Kita hanya pada memahami kepada Allah Ta'ala nak cakap apa. Itu saja pada tafsir. Tapi kalau kita masuk kepada tadabbur, satu tingkatan lagi, bukan sekadar nak dah faham makna, tapi kita nak pergi kepada penghayatan. Ada orang kata tadabbur tu ustaz, dia berkaitan dengan emosi. Betul, dia ada kaitan dengan, sangat berkaitan dengan emosi. Jadi macam mana nak bentuk emosi tu? Jadi inilah yang saya tunjukkan ni. Mutiara hikmah tadi ni. Bukankah ini boleh bermain dengan kita, ini kan boleh bermain dengan EQ kita, boleh bermain dengan IQ kita? Bukan. Ialah membentuk emosi. Boleh mendatangkan emosi tak? Kepada, kalau kita letak dalam hidup kita, Allah sentiasa memerhatikan semua perbuatan hamba. Dia bermain dengan EQ kita. Main untuk penghayatan. Jadi kita baca. Okay. Jadi kalau semua orang faham maklumat macam ni, tak perlu sampai ada SPRM. Betul tak? Kan? Contoh. Okey. Lepas tu, apabila kita masuk kepada peringkat tadabbur, dia akan pergi kepada tindakan, kepada dia pergi kepada, sebab tu perkataan tadabbur tu kat hujung dia. Tadabbur tu perkataan dubur kan, belakang. Apabila sebut belakang tu maksudnya output dia apa? Output dia apa? Maksudnya apa dia punya hasil pembelajaran tadi sebenarnya lebih banyak pada tindakan. Sebab tindakan itulah yang akan merubah diri kita. Jadi kalau tindakan yang kita buat tadi baru surah Al-Alaq, bayangkan kita dah belajar surah Ad-Duha, kita dah belajar surah Alam-Nashrah, kita dah belajar surah At-Tin, kita belajar surah Al-Alaq kan. Banyak tak tindakan yang kita telah buat? Sebenarnya apabila kita faham tadabbur, dia akan bawa kita lebih dekat lagi dengan Allah. Lagi banyak belajar, lagi banyak tindakan. Lagi banyak belajar, lagi banyak tindakan. Jadi, siapa yang telah bertindak, dia ikut apa yang dia senaraikan tadi, maka dia akan dapat rasai kewujudan Al-Quran di dalam rumahnya, yang ada depan matanya, yang ada di tangannya, memang bagi manfaat. Macam contohnya kita ada handphone, dalam tu ada Waze ataupun ada Google Map. Siapa yang pernah guna Google Map tu ataupun dia guna Waze tu kan, contoh dia tak tahu jalan kan, dia dah guna, dia akan dapat rasa, betul tak? Memang pentinglah Google Map ni. Memang betul-betul lah manfaat Waze ni. Begitu. Sebab apa? Sebab dia guna. Macam Quran depan mata kita. Tapi kalau kita tak gunakan dari sudut apa? Guna untuk apa? Guna untuk kita jadikan dia petunjuk. Siapa yang dah amal, dia buat cara-cara seperti ini, dia akan dapat rasai bahawa Quran ini memang dia menjadi hidayah. Dia adalah hudal lil muttaqin. Okay, kita dah habis surah Al-Alaq dan kita akan pergi kepada surah Al-Ma'un. Sebelum tu, saya buka mana-mana persoalan jika ada. Okey, ada pertanyaan? Ada persoalan? Ada apa-apa komentar? Ada cadangan lain pun tak apa. Boleh kita berinteraksi dua hala. Assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan berkenaan dengan sujud tu kan. Kalau maknanya setiap kali sujud kita tu bukan pada sujud akhir saja, kita berlama-lama kan pada sujud, setiap sujud kita lah kan. Ya Kak, ya betul. Lepas tu setiap sujud.
bacaan-bacaan dia tu kadang-kadang kalau macam kita sebenarnya banyak bacaan sunnah lah kan yang selain pada yang kita baca kalau kelaziman kita lah subhanallah a'la, subhanallah azim semua tu kan. Tapi ada banyak lagi bacaan yang Nabi pernah buat lah. Jadinya bacaan kita tu bila kita baca berulang-ulang lebih pada 3 kali jadi lama kan. Yang itu dikirakan doa juga ke Ustaz? Dikirakan berdoa juga kan? Maksudnya kita tak baca doa macam kita doa hajat ke apa, tapi kita baca itu sebagai doa Ya. kita. Boleh ke Ustaz? Okey. Berdoa, kalau kita ada mengikuti kelas tajuk doa-doa terbaik dalam Quran tu, berdoa ni dia ada 2 sudut. Dia dipanggil, tidak, sebab ada Kak Syirah tanya tadi tu, saya tunjukkan dia punya bijak ya. Saya tutup dulu slide ni, saya nak paparkan maklumat tu dalam buku doa. Okey, begini. Soalan yang Kak Syirah tanya tadi tu, kalau siapa ada buku nota tajuk doa-doa dalam Quran ni, nota ni doa-doa Al-Quran, kalau siapa yang tak ada lagi nota doa-doa dalam Quran ni, tolong tinggalkan komen anda di FB Akademi Tadabbur Malaysia. Kalau tengok di page Akademi Tadabbur Malaysia lah. Kalau tuan-tuan tak ada nota doa-doa terbaik dalam Quran yang kita buat setiap Isnin pagi jam 9 pagi tu, kalau tak ada, nanti letakkan di bahagian chat. InsyaAllah saya bagi. Okay, kalau kita belajar pasal doa, okay, saya tunjukkan ni supaya boleh manfaatkan doa tu. Okey, begini. Okay, tuan-tuan nampak tak yang saya paparkan nota bahagian 2, pembahagian bentuk doa. Nampak tak? Nampak Ustaz. Okey. Okey. Siapa yang ada nota ini, dia rujuk balik semula. Okey, pada bab 2 kita dah sebut. Pembahagian doa ni sebenarnya dia ada 2 bentuk. Bentuk pertama, doa ni dia berbentuk puji-pujian pada Allah. Ni puji-pujian. Ada doa tu dia berbentuk permintaan. Dia maksudnya hajat lah. Kita nak minta apa, nak minta jauhkan, nak minta dekatkan, nak minta sesuatu, dia panggil hajat. Yang kita faham, mungkin setengah orang dia faham doa dekat part ni saja. Mungkin dia faham yang doa ni benda yang mesti sebut hajatnya apa. Sebenar-benarnya doa bukan hanya pada permintaan dan hajat saja, tapi doa juga jika kita banyak memuji Allah, dia juga telah dipanggil berdoa. Dia panggil doa uthana. Dia panggil doa pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalau kita banyak memuji Allah, kan, kita akan dekat dengan Allah. Apabila kita dekat dengan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan bagi rahmat pada kita. Macam-macam Allah Ta'ala bagi. Walaupun kita tak minta pun, tapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik nak bagi kepada hamba-Nya. Cari caranya adalah dengan memuji-muji. Sebab itu, ketika kita berdoa, kita akan mulakan nombor 1 dengan puji-pujian. Nombor 2, baru kita sebut hajat. Tapi sebenarnya dua-dua tu adalah doa. Nampak tak begitu? Okey, bersama dia kan? Okey. Cara paling mudah, cuba kita tengok dalam suratul kahfi, dalam Al-Fatihah. Tengok surah Fatihah. Waktu kita baca dekat surah Al-Fatihah, ada 2 maklumat tu. Ayat 1 sampai ayat 5, dia adalah puji-pujian. Ayat 1 sampai 5 tu kita tak sebut spesifik kan. Kita minta apa pada Allah? Kita puji Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ayat sampai 4 ni. Ayat sampai nombor bukan ayat sampai 5 sampai 4. Saya tersalah ni kena betulkan. 1 sampai 4. Ayat yang 5 sampai 7 barulah dia betul lah ayat 6 sampai 7 kan. Ni 6 sampai 7. Maafkan saya. Ayat 1 sampai 5 tu betul, tapi ayat 6 sampai 7. Ayat 6 sampai 7 tu lah dia sebenarnya adalah doa. Kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Itulah doa. Maknanya dalam surah Al-Fatihah, dia ayat pertama sampai ayat 7 sebenarnya semua tu adalah doa. Cuma doa pada ayat 1 sampai 5 ni doa berbentuk apa? Dia panggil doa dalam bentuk puji-pujian pada Allah. Lepas tu ayat 6 hingga 7 doa bentuk permintaan
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada soalan Kak Syida tadi tu, kalau kita dalam sujud kita perbanyakkan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbi, apa tu, ada zikir lain lah. Subuhun qudusun kan, rabbul malaikati waruh, ada doa-doa lain, ataupun Allahumma laka sajadtu tadi tu. Itu pun sebenarnya adalah doa. Cuma kalau boleh kita minta lah lebih spesifik lagi. Sebab dia termasuk dalam usaha. Dalam usaha nak dapat benda tu. Dia bukan sekadar kita harap saja, tapi kita kena lontarkan. Kita kena minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau boleh, lepas kita baca Subhana Rabbiyal A'la, kita baca doa-doa yang lain. Contoh kalau kita nak minta Allah tambah ilmu kepada kita, kita baca Rabbi Bidni Ilma. Ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Contoh, kalau kita nak minta Allah Ta'ala beri kita selamatan dunia akhirat, kita boleh baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, dan doa-doa yang lain lah. Okey. Jadi kalau kita nak baca doa dalam bentuk ayat Quran, kita niat nak membaca ayat Al-Quran. Ketika sudah niat membaca doa, bukan niat membaca Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala alam. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa ni? Kita berdoa dalam solat tu walaupun macam sebelum salam, setiap sujud, apalagi sujud terakhir. Berapa banyak pun kita punya doa, janji doa tu dalam kira macam bahasa Arab kan, kira ayat Al-Quran, dia tak membatalkan solat kan Ustaz? Kalau baca apa? Maksudnya baca bentuk Al-Quran ke? Macam Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak. Dengan syarat kita niat untuk berdoa. Ya. Kalau macam yang kita nak doa dalam bahasa Melayu tu, kita just lintah dalam hati je kan Ustaz kan? Yalah, walaupun ada juga pendapat menyatakan kita boleh baca doa tu dalam bahasa Melayu kan. Sebab itu doa. Wallahu ta'ala alam yang tu. Tapi untuk keluar daripada perbezaan pendapat, kita bacalah doa tu kalau boleh dia dalam bahasa, kalau dalam Quran kita baca macam bentuk ayat Quran tu lah. Walaupun ada pendapat ulama menyebut boleh baca dalam bahasa apa saja pun sebenarnya. Tapi saya pernah dengar Ustaz, kalau kita berdoa dalam solat, kira dalam sepanjang kita solat lah sebelum salam, kalau berdoa dalam bahasa Melayu, dia boleh membatalkan solat ya Ustaz? Dia isunya bukan pada bahasa Melayu tu, tapi isunya pada bahasa Melayu tu kita nak buat apa. Kalau kita menyanyi, batal lah. Tapi kalau macam memang niatnya berdoa, dia akan jadi doa lah. Dia sebenarnya bukan bahasa Melayu je. Kalau bahasa Arab, tapi Arab tu bentuk menyanyi. Ada tak lagu-lagu Arab? Contoh kita waktu sujud tu kita nyanyi lagu Arab. Lagu Arab apa tuan-tuan hafal? Contohnya kan, Maulana Maulana ya Maulana ya mujibat. Contoh. Tuan-tuan bahasa Arab. Tapi bukan doa. Terbatal juga sembahyang tu walaupun dalam bahasa Arab. Dia pada jelas Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada a few questions yang nak tanya. Pertamanya, bila kita sujud akhir, selepas kita bagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, lepas tu kita baca doa yang Nabi anjurkan. 3 doa tu, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Okey, selesai. So kita nak doa selepas doa tu adalah doa hajat. Contoh Ustaz, besok anak nak exam. Bila kita doa dalam bahasa Melayu, adakah dijahar atau disirkan? So saya nak tanya pandangan, sebab saya dengar banyak pandangan. Ada boleh kuat, ada tak boleh kuat. So saya nak tanya pandangan Ustaz, boleh tak kalau kita dalam hati sahaja ke atau macam mana? Selain daripada bahasa Arab. Dia berbeza tu. Soalan tu
Jahar dengan sir dia berbeza dengan melafazkan dalam hati. Dia dua isu berbeza. Betul. Okey. Kalau kita nak melafazkan, memang adab-adab doa ni memang elok kita perlahankan. Perlahan tu bukan bermakna dalam hati. Perlahan tu lidah kita menggerakkan. Tapi antara kita je dengan Allah. Maksudnya dia taklah sampai macam kita nak berdoa macam guna mikrofon tu kan. Sampai orang lain yang di luar solat pun boleh dengar doa kita. Itu dia panggil jahar. Ataupun kalau kita semayang sebelah-sebelah, kan orang sebelah kita boleh tahu. Aku tahu kau doa apa tadi. Itu dah panggil jahar lah. Baca dengan kuat. Dia doa ni memang, walaupun bukan dalam solat pun, di luar solat tu pun, sebenarnya doa ini memang elok adabnya dibaca dengan suara yang perlahan. Dia lebih ada rasa tawaduk. Okey. Ya, dia baca dengan perlahan. Boleh dilafazkan. Walaupun bahasa Melayu. Ya, dengan syarat memang dia doa. Sebab Nabi suruh berdoa. Cuma nak doa macam mana? Kalau dia tak hafal, Nabi tak kata doa tu bahasa Arab. Tidak. Dia tak fahamnya. Tapi berdoa. Cukup ada adabnya, cukup rukunnya. Tapi kalau kita rasa sangsi, kita rasa macam, boleh ke baca bahasa Melayu ni? Itu kita kena usaha hafalah. Hafalah mana-mana doa yang patut kita hafal. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita lanjutkan dengan surah Al-Ma'un. Baik. Okey, kita pergi kepada surah Al-Ma'un. Mohon maaf kerana nota ni tak dapat diberi awal sebab saya tahu ada pelajar-pelajar yang suka print nota, senang nak rujuk sebelum belajar. Saya minta maaf banyak-banyak bab. Ya, saya inilah di antara kelemahan diri yang susah nak diperbaiki sebab terlalu banyak nota, saya tak dapat nak gunakan waktu dengan baik. Jadi kalau tak sempat nak print sebelum kelas, tak apa, nanti lepas kelas boleh printkan nota ni. Okey, kita pergi kepada surah Al-Ma'un. Okay, surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un. Okay, surah Al-Ma'un kita tengok dulu kepada pengenalan. Surah Al-Ma'un ni semua orang hafal insya-Allah. Kalau boleh baca surah Al-Ma'un juga. Okay. Surah Al-Ma'un kalau kita rujuk di dalam Quran, dia adalah surah yang ke-107 dari sudut susunan di dalam Quran. Kalau kita rujuk dalam Quran, dia berada pada muka surat 602. Okey, surah Al-Ma'un, surah yang ke-107 dalam susunan Al-Quran, muka surat 602. Surah Al-Ma'un ni para ulama membincangkan antara surah yang awal-awal juga turun, ada kata surah ke-17 dan banyak pendapat lah. Okay, kita terus pergi kepada maklumat yang penting adalah kategori surah Al-Ma'un. Okay, suratul Ma'un, para ulama ramainya menyebut surah Al-Ma'un ni dia adalah surah yang turun sebelum hijrah. Maksudnya surah yang sebelum Nabi berhijrah, dia panggil surah Makkiyah. Tapi ada juga pendapat ulama kata tak. Dia kata 7 ayat surah Al-Ma'un ni, para ulama mengatakan ada ayat tu turun sebelum hijrah, ada ayat tu turun selepas hijrah. Maksudnya kalau dia ada 7 ayat, para ulama kata ayat 1 sampai 3 turun masa Nabi dekat Mekah, ayat nombor 4 sampai nombor 7 turun waktu Nabi dekat Madinah. Ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Sebab apa macam tu? Sebab nanti waktu kita baca ayat 7 ayat surah Al-Ma'un, kita akan jumpa ada ayat yang dikaitkan dengan orang munafik. Apabila ayat tu dikaitkan dengan orang munafik dia tidak wujud. Dia belum ada ketika mana Nabi berada di bumi Mekah. Orang munafik itu muncul. Watak munafik itu muncul setelah Nabi berhijrah sampai dekat Madinah dan selepas berlakunya peperangan Badar. Lepas perang Badar, Islam menang,
Ketika Nabi dah sampai dekat Madinah, ketika tu Nabi dah berada dekat Madinah, barulah muncul orang munafik. Maknanya, kalau dalam surah Al-Ma'un ada cerita pasal orang munafik, maknanya surah ni bukan semua turun dekat Mekah. Itu yang ada berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Okey, nanti waktu kita belajar, kita akan terangkan semula. Kan? Ada ulama kata tak, ulama kata semua ayat tu turun sebelum hijrah. Ada berlaku perbezaan lah. Tak apa, maklumat tu yang paling penting adalah pada isi kandungan. Okey. Kita terus kepada tujuan surah Al-Ma'un. Tujuan surah Al-Ma'un. Okey. Kenapa kita belajar surah Al-Ma'un dari sudut pembelajaran kita, pembelajaran setiap hari Khamis, 22 surah lazim. Okay, tuan-tuan kena ingat ya, hari Khamis petang, jam 3 petang, kalau tuan-tuan ikuti kelas ini, okey, dianjurkan oleh Rawdah Zandra ni, okey, kita fokus kepada 22 surah lazim. Azan sekejap, kita berhenti sekejap bagi azan, nanti saya sambung sekejap lagi. Boleh ya? Asyhadu an la Allah. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi. Okey, kita mulakan dengan pengenalan tadi. Okey. Kita terus kepada tujuan surah Al-Ma'un. Okey. Surah Al-Ma'un dari sudut objektif surah Al-Ma'un ni, maksudnya kalau kita dah selesai belajar 7 ayat, maksudnya ayat pertama sampailah ayat nombor 7. Ayat ke-7 itulah sebenarnya ada perkataan Al-Ma'un. Kalau tengok pada Al-Quran, perkataan Al-Ma'un sebenarnya dia berada pada ayat nombor 7. Wa yamna'unal ma'un. Al-Ma'un kebanyakannya menterjemah ia sebagai barang yang bermanfaat. Al-Ma'un ni adalah barang yang bermanfaat.
Daripada ayat 7 ni lah dijadikan ia sebagai nama surah, iaitu surah barang yang memberikan manfaat, namanya adalah Al-Ma'un. Daripada nama barang, nama surah tu dah memberikan kita gambaran. Kenapa dengan barang yang memberikan manfaat? Kita lihat tujuan surah Al-Ma'un. Okey, surah Al-Ma'un untuk faham ni kita pergi pada ayat berayat dululah. Lepas tu kita pergi tujuan. Saya tengok pada terjemahan ayat dulu. Okey, betul pergi pada tujuan Okey, kalau kita baca ayat yang pertama, kita akan jumpa ayat pertama ni Allah menyebut tentang ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Okey, ayat pertama ni isu dia tentang manusia yang dia tidak percaya kepada hari pembalasan. Bid-din di sini adalah hari kiamat. Okey, fahamkan dulu ayat 1. Okey, maknanya ayat persatu ni dia begini. Ayat 1 sampai 7 semua bab jahat. Murid belajar ingat. Ayat 1 sampai ayat 7 semua cerita tentang karakter orang-orang yang jahat. Ayat 1 sampai 7. Dia berbeza dengan surah Al-Kawthar. Kalau surah Al-Kawthar semua cerita pasal Nabi, orang yang baik. Sebab tu Al-Kawthar lepas surah Al-Ma'un. Tapi kat Al-Ma'un ni semua karakter dia pasal orang-orang yang jahat. Jadi kejahatan pertama, ayat pertama, ingat, ayat pertama ni menjadi perkara utama bagi ayat-ayat yang lain dalam surah An-Na'um. Ayat pertama ni cerita tentang orang yang tak percaya adanya hari kiamat. Dia tak percaya adanya hari kiamat ni. Okey. Ayat kedua menerangkan. Nampak tak dekat nota tu saya tulis tajuk kesan. Kesan 1. Maksudnya ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ni, ayat kedua adalah menceritakan tentang ada orang dia kalau berhadapan dengan anak yatim ni, dia herdik anak yatim tu, dia marah anak yatim tu, dia tak jaga hati dan perasaan anak yatim tu. Itu ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni kan dia datang selepas ayat pertama. Ayat pertama tadi dimulakan tentang orang yang tak percaya ada hari kiamat. Kalau dah tak percaya ada hari kiamat, kalau tak percaya kiamat tu ada hari pembalasan, kan buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Kalau tak percaya kiamat ada, maka tak adalah kepercayaan tentang buat baik dapat baik, buat buruk dapat buruk. Dia tak percaya benda tu ada. Maka ayat kedua cerita masa dia hidup, dia tak buat kisahlah anak yatim. Dia abaikan anak yatim, dia herdik anak yatim, dia marah anak yatim, tak jaga hati anak yatim. Sebab tu ayat kedua ni menerangkan tentang kesan akibat menolak tak percaya hari kiamat. Itu Allah Ta'ala nak cerita. Nampak tak kesan pertama? Okey. Ayat nombor 3, Allah Ta'ala nak sebut tentang kesan kedua. Kesan kedua ni adalah kesan dia apabila tak percaya kiamat tu ada, tak percaya tentang nanti Allah balas apa yang dibuat. Maka yang ketiga ni, ayat 3 menerangkan sikap yang kedua, dia tak ambil peduli tentang orang-orang miskin. Dia tak peduli pasal apa? Dia tak kempen pun. Dia tak galakkan orang supaya tolonglah orang miskin, tolonglah orang miskin, tolonglah orang miskin. Ataupun yalah kan, contohnya dia tidak menggalakkan orang lain dekat sekeliling dia. Sepatutnya, oh aku tahu dekat sini ada orang miskin, jom kita kumpul duit, jom kita kumpul, kita buat bantuan. Ayat nombor 3 dia cerita orang macam ni. Dia tidak
menggalakkan, dia tak ajak orang untuk apa? Untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalau dia tak ajak orang, kalau dia tak galakkan orang memberi makan kepada orang miskin, dia kata buat apa nak tolong, buat apa nak tolong, secara tak langsung dia tu tak akan tolonglah orang miskin tu, betul tak? Tapi Allah Taala tak kata dia tidak menolong orang miskin, tetapi Allah kata dia tidak menggalakkan orang lain supaya tolong beri makanan kepada orang miskin. Membawa maksud apa? Kalau dia sendiri tak galakkan orang nak bantu orang miskin tu bagi makan, maknanya dia sendiri tentulah tak akan memberi orang miskin tu makan. Itu perkara ketiga, ayat nombor 3. Tapi ayat 3 ni, dia adalah perincian kepada ayat 1. Maksudnya ayat 1 ni dia jadi core. Ayat 1 ni maksudnya cerita tentang orang yang tak percaya adanya hari kiamat. Dia tak percaya dekat apa? Ialah apabila tak percaya kiamat, dia tak percayalah tentang buat baik dapat baik, tolong orang dapat pahala. Dia tak percaya. Jadi dia akan buat apa? Ikut suka hati dia lah nak hidup macam mana dekat dunia. Yang pertama, ayat 2 cerita, dia abaikan anak yatim. Yang kedua, dia tak nak tolong orang miskin bagi makan. Sebab apa tak nak tolong? Ialah, buat apa aku nak tolong orang? Aku dapat apa? Kenapa dia ada perasaan jadi, kenapa dia ada perasaan macam, buat apa nak tolong? Buat apa nak susah-susah? Orang yang ada perasaan, pemahaman, buat apa nak susah-susah tolong orang lain tu, sebenarnya dia tidak meyakini yang dia susah itulah nanti Allah bagi balasan. Nampak tak kaitan ayat 2, ayat 3 dengan ayat pertama? Okey, kita belajar dulu maksud ayat supaya kita nak pergi pada tujuan surah nanti supaya lebih faham. Okey, isu dia adalah para ulama bincang, siapakah manusia? Golongan manakah yang Allah nak sasarkan? Ayat 1, 2, 3 ni nak pergi kat siapa sasaran dia? Okey, kat situ. Lepas tu naik ayat 4. Tiba pergi pada ayat 4 ni, Allah Ta'ala cerita tentang orang yang solat pula. Ayat 4 pasal orang solat, ayat 5 pasal orang solat. 2 kali Allah ulang tentang solat, pada ayat 5 sekali, pada ayat 4 Allah Ta'ala ulang pasal orang solat, ayat nombor 5 Allah ulang pasal orang solat. Sebab itu saya lepas kita belajar surah Al-Alaq tadi, yang Allah perintahkan sujud tadi, saya cepat-cepat bawa surah Al-Ma'un pula, letak belajar selepas surah Al-Alaq kerana dia ada kaitan dengan bab solat. Dalam surah Al-Ma'un ni, cerita tentang solat, 2 kali diulang. Perkataan solat pertama ayat 4, ayat 5 ulang sekali pasal solat. Okey. Solat tu kenapa dengan solat tu? Dia dikaitkan dengan orang yang lalai tentang solat dia. Okey, nanti kita akan sebutkan pada kata perincian dia lah. Kita dapatkan maklumat dulu. Okey. Lepas tu ayat nombor 6 cerita tentang solat juga. Tapi solat dia ni ada satu lagi masalah pada solat dia. Kalau 4 tadi cerita orang berkaitan dengan solat dia, ke solat dia. Ayat 5 cerita solat dia kenapa? Ayat 5 cerita solat dia tu dia lalai. Ayat 6 cerita lagi. Bukan sekadar dia lalai, tapi kalau dia solat tu, dia selalu yura'una. Dia nak nunjuk pada orang. Itu ayat nombor 6. Maknanya ayat 6 dengan ayat 5 memperincikan ayat 4. Maknanya ayat 4 ni topiknya pasal solat. Ayat 5 cerita kenapa dengan solat dia tu? Dia sahun, dia lalai. Ayat 6 kata solat dia tu apa? Yura'un, dia menunjuk-nunjuk. Lepas tu penutupnya pada ayat ke-7, Allah Ta'ala menyebut tentang ada satu lagi karakter. Karakter apa? وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, iaitu karakter manusia yang dia bakhil.
Dia tak nak ambil peduli orang-orang di sekeliling ni dengan dia nak bantu orang lain. Maknanya ayat 7 ni dia dia berikan tumpuan kepada orang yang dia tak nak tolong orang lain dari sudut barang-barang yang boleh memberikan manfaat pada dia. Itu ayat 7. Maknanya kesimpulan dia ayat 1 sampai ayat 7 semua cerita tentang karakter orang-orang yang jahat. Karakter orang yang jahat. Jahat yang paling jahat. Punca utamanya, kenapa boleh kedekut nak bagi pinjam barang pada orang? Contoh ayat 7 kan. Kenapa tak nak bagi orang lain senang dengan kalau ada barang-barang beri manfaat? Contoh. Kan, kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa pula mereka ni kalau solat, kenapa mereka sentiasa nak duduk-duduk? Kenapa mereka ni kalau mereka solat, mereka main-main, mereka lalai? Kenapa mereka ni kenapa mereka ni tak nak menggalakkan orang lain bantu orang miskin dapat makan? Kenapa dia ni sanggup mengabaikan anak yatim sampai redik anak yatim, sampai sedih anak yatim tu? Kenapa? Jawapan dia kepada ayat 1. Jadi ayat 1 ni kita boleh guna dia sebagai sebab dia pembuka, dia boleh jadi dia sebagai benda isu utama dia. Ataupun kalau kita boleh ambil daripada bawah naik ke atas, pada ayat 7 nak pergi ke 1, 1 pergi ke 7 lah. Tapi ayat 1 tu ayat utama ni. Kita faham tak? Kenapa boleh ada wayang naun? Kenapa boleh ada solat penunjuk-nunjuk? Kenapa solat itu perlu sahun? Kenapa mengabaikan orang miskin? Kenapa menghendik anak yatim? Jawapan dia, tu dekat ayat nombor 1 tu lah jawapan dia. Itulah jawapan ayat nombor 1 tu. Kita faham tak maksud dia? Itulah sebenarnya surat Al-Ma'un. Kenapa boleh abaikan anak yatim? Jawapan dia, tu nombor 1 tu jawapan dia. Jelas tak? Kita faham kat situ Okey, nanti kita akan ulas lagi lah pada kelas akan datang. Okey, daripada 7 ayat ini, kita tengok tujuan surah Al-Ma'un ni apa. Tengok tujuan dia. Surah Al-Ma'un ni, tujuan dia saya ambil daripada 3 kitab yang boleh dijadikan rujukan. Tapi sebenarnya ada persamaan je. Okey, kita tengok dalam kitab Nuzulud Durar karangan Al-Imamul Biqai. Al-Imamul Biqai dia sebut 7 ayat dalam surah Al-Ma'un ni sebenarnya tujuannya apa? Allah nak bagi peringatan. Peringatan tentang siapa yang ingkar hari kiamat ni. Maksudnya Al-Biqai kata apa? Tujuan surah Al-Ma'un ni dia macam nak bagikan macam peringatan. Jaga-jaga. Siapa-siapa yang dia tak percaya hari kiamat tu, dia menjadi punca kepada kejahatan dan akan membawa kepada akhlak yang buruk dan mempelikihkan kebajikan. Faham tak? Maksud dia, Al-Biqai ni dia nak kata macam ni. Dia kata tujuan surah Al-Ma'un ni tujuannya adalah nak suruh orang ini, dia nak bagi peringatan macam ni. Kalau kau dah mula tak percaya kepada hari kiamat, hari pembalasan, maka tak percaya pada hari kiamat itulah yang merupakan sumber kepada kau jadi jahat. Maksudnya orang yang jadi jahat ni, kan dia tak peduli masalah sosial. Kita faham tak? Dia mengabaikan solat, mempelikihkan. Buat apa nak tolong orang susah? Buat apa nak susah-susah tolong orang? Perangai macam tu sebenarnya dia berpunca. Dia terjadi disebabkan dia tidak percaya adanya hari kiamat. Itulah ulasan Al-Biqai yang boleh saya terangkan secara maknanya macam tu. Okay, jelas? Okay. Kita pergi kepada tujuan surah yang berikutnya, kita ambil kitab lain pula. Ini saya rujuk dalam Dilalah Asma'il Suwaril Quran. Dr. Ali Hasan Arfan, beliau mengatakan apa tujuan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un ni
nak jelaskan kesan mendustakan hari kiamat, yang kesan buruk siapa mendustakan hari kiamat ni akan membawa kepada keruntuhan nilai kemasyarakatan dan nilai ibadah dan nilai moral lah. Ada persamaan tak dengan al-biqai tadi? Sebenarnya ada persamaan je. Kita jelaskan. Maksudnya siapa tak percaya hari kiamat ni, dia hilang nilai-nilai murni, hilang nilai moral, nilai orang yang memikirkan orang lain di sekeliling, dia akan hilang nilai tu. Dalam masa yang sama, dia tidak akan mempedulikan tentang kepentingan ibadat solat tu, nilai ibadat solat tu. Sebab tu dia boleh jadi lalai. Okey, itu kata Dr. Ali Hasan Alfa dalam buku Dilalatul Asma'i Suwaril Quraniyah. Kita tengok buku ketiga. Dalam kitab Awalul Marrah At-Tadabbur Quran, Syekh Adil Muhammad Khalil, beliau mencadangkan suratul Ma'un ini, Allah nak bagi peringatan tentang hak Allah dan hak manusia. Sebenarnya sama je. Dalam surah Al-Ma'un, kita akan belajar nanti ada cerita tentang apakah hak-hak Allah, hubungan kita dengan Allah. Macam solat, percaya hari kiamat. Itu cerita tentang kita dengan Allah yang perlu kita jaga. Dalam masa yang sama, bukan hubungan dengan Allah je, tapi kena ambil peduli hubungan dengan manusia yang ada di sekeliling. Siapa tu manusia tu? Anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang lain. Contoh kita nak pinjam barang ke, nak pinjam kenderaan ke, nak apa-apa saja yang memberikan manfaat, jika kita bakhil, tak nak. Kan sepatutnya kita boleh pemudahkan orang. Tapi kita tak nak, itu juga termasuk dalam hubungan dengan manusia. Maknanya kata Syekh Adil, surah Al-Ma'un ni memberikan peringatan. Siapa yang tidak menunaikan hak Allah dan hak manusia, mereka diberi peringatan. Nak tahu tak peringatannya di mana? Peringatannya dikaitkan dengan perkataan fawailul. Wail, celakalah. Fawailul maknanya celakalah. Maknanya fawailul ni Allah Ta'ala sendiri yang mendoakan. Allah kata fawailul, maka celakalah. Maknanya Allah Ta'ala Allah Ta'ala telah meletakkan satu penyataan bahawa siapa yang ada perangai ayat 1 sampailah ayat nombor 7 tu, mereka akan berhadapan dengan fawailul. Kita jangan kecilkan fawailul tu untuk orang solat je. Tapi ada huruf fa dekat situ. Fa. Ada huruf fa dekat kata fawailul tu, dia dikaitkan juga dengan sebelum itu. InsyaAllah kita akan sambung perincian dia pada minggu hadapan surah Al-Ma'un. InsyaAllah. Okay, itu ada sebarang pertanyaan. Nota dapat tak semua surah Al-Ma'un? Ada lagi yang belum dapat nota surah Al-Ma'un? Dah dapat Ustaz. Alhamdulillah. Dah syukur perindah. kepada- Alhamdulillah. Kalau siapa-siapa yang tanya tu tolong hebahkan ya. Kalau kita tak hebahkan, nanti orang tanya termasuk juga wayamni'unal ma'un. Jadi okey. Jadi kita ada soalan lain, pertanyaan lain? Boleh saya bantu? Mana-mana yang boleh saya cerahkan? Ada siapa-siapa nak luah perasaan ke, boleh juga. Nak bagi komentar, ada tak? Ada pertanyaan tak? Saya tengokkan sekejap di FB. Kalau ada rakan-rakan bertanya soalan. Okay. Saya tak ada lagi buku. Okey, saya. Okey. Kalau tak ada soalan, kita berhenti di sinilah. Jam pun dah 4.58.
Ada lagi 2 minit sebelum kita pukul 5, mak kita pun tadi dah boleh lewat sikit kan. Okey, ada pertanyaan tak? Okey. Nanti tugasan tentara perempuan, kalau boleh baca dulu nota-nota yang telah saya berikan, khususnya suratul Maun, baca terlebih dahulu. Lepas tu kalau ada ruang dan waktu lagi, tuan-tuan tambahkan lagi maklumat surah Al-Maun ni dengan membaca beberapa kitab-kitab tafsir yang lain. Boleh baca tafsir Ibnu Katsir, boleh baca tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Kalau ada, baca terlebih dahulu untuk mendapat perincian yang lebih luas, insya-Allah. Lepas habis kita belajar surah Al-Maun, kita akan belajar surah Al-Qadar, insya-Allah. Baik. Kalau tidak ada apa-apa pertanyaan, saya berhenti di sini. Mohon kemaafan atas kekurangan, kelemahan pada penyampaian, pada bahan mengajar seperti nota, dan kalau ada mana soalan-soalan yang saya perlu dapat jawab, belum memberikan kepuasan perempuan, perempuan boleh rujuk pada mana-mana asatizah yang lain yang boleh memberikan jawapan. Jika ada saya tersalah, tersilap dalam menyebutkan fakta, tafsiran dan sebagainya, mohon diberikan teguran. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Raubah Zandra kerana sentiasa memberikan kita ruang untuk kita mentadabbur 22 surah lazim ni. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi. Jazakumullahu khairan kepada tentara perempuan. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua.